Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam mendengar rendah di Didik TV KPM, di mana hari ini kita belajar mata pelajaran geografi dengan tajuknya Carta Pai. Dan Cikgu Fitri, pelbagai ilmu cikgu telah kongsikan sebentar tadi, daripada penghasilan Carta Pai, bagaimana untuk mengira dan banyak lagi. Dan untuk segmen kali ini, apa pula perkongsian daripada cikgu? Silakan. Okey, segmen kali ini kita terus bagaimana kita nak tafsir. Okey, tafsir Carta Pai. Apakah tafsiran yang boleh kita lakukan setelah kita menghasilkan Carta Pai? Okay, dia ada dua perkara yang boleh kita tafsirkan. Yang tersurat. Tersuratnya apa yang kita nampak pada Carta Pai, dan yang tersirat. Tersirat yang maksudnya kebarangkalian. Okay, data-data itu tinggi, data itu rendah. Okay, disebabkan oleh apa dan sebagainya. Perkara pertama untuk kita tafsir Carta Pai adalah kenal pasti tajuk. Apa tajuk Carta Pai yang kita hasilkan? Jadi kita boleh terangkan, okey, berkaitan dengan tajuk, okey, Carta Pai berdasarkan jadual yang kita perolehi. Okey, kena pasti sektor, mana sektor yang besar, mana sektor yang kecil, okey, mana yang paling duduk di tengah-tengah ataupun paling akhir, paling awal. Itu adalah kenal pasti sektor. Menyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor. Maksud nilai keseluruhan, jumlahnya berapa, okey, nilai setiap sektor berdasarkan peratusnya, okey, menyatakan nilai sektor tertinggi dan terendah, okey, menyatakan perbezaan nilai antara sektor, okey, berapa beza dia, mungkin yang pertama 20%, yang kedua 25%, mungkin perbezaannya 5%, itu perbezaan, okey. Huraikan isi tersirat berdasarkan dapatan data. Tersirat ni apa yang kita nampak dengan mata kasar kita. Okey, buat rumusan keseluruhan. Rumuskan apa maklumat yang kita dapat. Kenal pasti dalam apa, Mira? Dalam Carta Pai yang dihasilkan. Okey, ni contoh tafsiran Carta Pai sebelum kita minta murid-murid, okey, yang di rumah pun boleh cuba, yang di studio pun boleh cuba. Okey, saya bagi contoh. Okey, ini adalah Carta Pai yang kita hasilkan tadi. Okey, bila hasil kat sini dia jadi cantik lah. Okey, tadi tak berapa nak cantik. Yang ni dah cantik dah. Okey. Ni Carta Pai menunjukkan bilangan murid tingkatan 3 arif mengikut rumah sukai. Ini kita terus bawa kepada tajuk dia. Sebab tajuk dia bilangan murid, terus dia Carta Pai menunjukkan apa. Kalau tajuk dia apa, terus kita tulis apa. Tak payah panjang-panjang, kita ringkaskan, yang penting kita faham dan kita rumuskan ataupun kita tulis maklumat secara keseluruhan. Di sini terdapat 5 rumah sukan, iaitu rumah kuning, rumah merah, rumah hijau, rumah ungu dan rumah biru secara keseluruhannya. Lepas tu kita tafsirkan rumah kuning mempunyai peratusan ahli paling ramai, iaitu 26%. Tadi kita pergi kepada yang paling ramai lah. Sebab berdasarkan Carta Pai yang kita bina tadi, kuning 26%. Faham ya murid-murid? Aino faham, Kuhen, okey, Atika, Sain faham. Kalau faham tunjuk tanda bagus. Bagus. Bagus, boleh faham tadi rumah kuning yang paling tinggi. Okey. Rumah biru mempunyai peratusan ahli yang paling sedikit, iaitu 14%. Tadi yang tinggi. Yang ni paling sedikit ataupun yang paling kurang. Okey, rumah merah mencatat peratusan ahli kedua teramai, iaitu 22%, diikuti dengan rumah hijau dan rumah ungu dengan masing-masing mencatatkan peratusan sebanyak 19%. Sebenarnya contoh tafsiran saya ini tak lengkap, Mira. Tak lengkap, cikgu, Tak lengkap. Nampak macam dah lengkap, tapi tak lengkap. Kita nak minta, okey, murid-murid, rakan-rakan baru Mira, untuk lengkapkan tafsiran ni. Kita nak uji. Okey, kita nak uji sikit kefahaman berdasarkan apa yang saya terangkan pada peringkat awal tadi, apa yang perlu kita tafsirkan. Kita tak nak sebut nama lah. Kita minta secara sukarela. Berfikir kan, siapa nak mula dulu? Angkat tangan. Angkat tangan. Melengkapkan, kita nak tambah lagi apa yang Kuhan. Okey. Silakan Kuhan. Okey, bagus hero ni. Hero. Silakan Kuhan. Cikgu, terdapat ramai murid bagi rumah sukan kuning, mungkin kerana rumah kuning kekurangan ahli dari kelas lain. Dia bagi tafsiran tersirat.
Tadi tersurat. Tersurat ni maksudnya apa yang kita nampak? Ya. Tersirat ni ke barang kalian. Jadi kita tak boleh nak kata benda itu salah. Itu macam pendapat. Pada pendapat saya begini. Kuhan sebut tadi betul. Betul, cikgu. Betul. Ya, tahniah, Kuhan. Betul. Okey, boleh betul. Sebab apa? Kuhan bagi berkaitan dengan isi tersirat yang ditafsirkan mengikut pendapat Kuhan. Bagus. Okey, ada tak lagi yang nak bagi pendapat lain? Okey, adik kita San. Silakan, San. Silakan San. Okey. Rumah sukan biru terdapat ahli yang paling sedikit di kelas 3 Arif kerana mungkin telah mempunyai banyak ahli di kelas lain. Sains betul. Betul Kita juga, bagi. Betul. Okey. Sebab tadi Kuhan dia ada sebut tentang kebarangkalian, kemungkinan kenapa rumah kuning ahli dia ramai. Kesan bagi kemungkinan kebarangkalian kenapa rumah biru sedikit. Okey, mungkin kerana kelas lain dah ramai dah rumah biru. Ya. Okey, dia kuranglah di kelas Arif ini. Baik. Okey, kita nak tengok lagi yang seterusnya Ainur. Silakan, Ainur. Rumah sukan hijau dan ungu mempunyai ahli yang sama ramai bagi kelas 3 Arif. Sama ramai. Okey, iaitu 19%. Okey, ungu dengan hijau. Okey, sama ramai. Yang terakhir. Okey, tadi yang lupa bagi kat adik kita. Okey, Ainur. Tanda 1. betul. Okey, the last. Okey, yang terakhir Atika Urneli. Silakan, Atika. Atika. Secara keseluruhannya, murid-murid 3 Arif menganggotai rumah sukan secara hampir seimbang. Di rumusan. Dia buat rumusan bagi satu betul untuk adik Atika Urneli kita. Satu betul untuk Atika. Tanya. Okey, Baik, dia buat rumusan secara keseluruhan. Menunjukkan bahawa hampir seimbang. Kita tengok saiz cacar pai ni tidaklah terlalu berbeza dia punya saiz dia, ukuran dia. Okey, lengkaplah tafsiran cacar pai dengan bantuan murid-murid kita di studio. Mungkin di rumah juga sama dengan kita. Betul tu, cikgu. Okey. Dan cikgu, bila kita punya cartapan ni pun sudah lengkap. Ya. Tapi tak lengkap pula kalau tiada rumusan dari cikgu. Okey, secara Silakan, cikgu. keseluruhannya catat ini adalah salah satu grafik yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan ataupun memaparkan satu maklumat untuk tatapan umum kerana ia lebih menarik dan mudah untuk difahami. Ya. Okey, dan gunakanlah ilmu ini untuk kehidupan kita sebagai contoh jumlah tabungan kita seharian, jumlah apa latihan seperti mana yang murid-murid studio sebutkan tadi. Betul tu, cikgu. Okey. Dan cikgu Fitri, bagaimana pula tafsiran murid secara keseluruhan pada hari ini, cikgu? Okey, kita tengok berdasarkan jumlah betul tu semua orang mendapat sekurang-kurangnya 5. Betul, cikgu. Semua orang sama. dapat 5. Menunjukkan bahawa murid-murid faham dari 3 perkara yang kita pelajari, ciri dan kegunaan. Lepas tu kita belajar bagaimana nak membina catapai dan kita bagaimana nak mentafsir catapai. Ketiga-tiga standard pembelajaran ini kita capai sepenuhnya. Okey, di mana 4 orang ni memperoleh 5 tanda betul. Didik TV KPM